Okey. Uh, Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid 4 wawasan dan juga 4 bestari. Hari ini ialah 6 Julai 2021, hari Selasa. Pagi ini waktu kita, waktu matematik, ada dua waktu, pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari, 1 jam. Dan pagi ini kita ada dua agenda. Agenda yang pertama, kita akan bincang pembetolan untuk ujian topikal yang lepas kepada pelajar yang tidak ikut ujian topikal. Keluarkan buku latihan, saling soalan, saling jawapan. Lepas kita bincang pembetolan, kita akan pergi bab baru, bab 7. Bab 7, dan untuk makluman, cikgu sudah pun letakkan nota di pondok keselamatan sekolah. Pondok keselamatan sekolah. So, anda diminta untuk mengambil bila-bila masa. Kalau anda perlu ambil lagi, boleh ambil bila-bila masa. You nak ambil tengah malam, awal pagi pukul 1 pun boleh. Terbulanglah kalau anda rasa masa itu sesuai untuk awak. Bagi ambil. Memang tidak ada apa itu. Tidak ada halangan untuk ambil bila-bila masa. Kepada yang murid yang tidak boleh ambil, okey, anda boleh sama ada cetak sendiri. Kalau awak ada mesin pencetak di rumah, boleh cetak sendiri, tak ada masalah. Ataupun awak kalau tidak boleh cetak tetapi tidak mau datang sekolah ambil, boleh awak kena saling lah. Setiap kali punya bahan, kita punya perbincangan, contoh dan sebagainya, awak kena saling. Okey, supaya awak dapat ikut apa yang kita nak buat lah. Mesti ikut. Kalau kita tengok keadaan macam sekarang ni, tak tahulah sampai bila kita boleh buka sekolah. Mana tahulah tidak buka sekolah sampai akhir tahun. Takkanlah you tidak belajar sampai akhir tahun kan? So awak fikir sendirilah. Itu yang boleh saya nasihatkan. Kadang-kadang ada banyak perkara tidak boleh saya paksa. Biar orang kata paksa tiada, paksa tidak bahagia kan. Kita jangan paksa lah. Kalau tidak mau, saya pun tak boleh buat apa. Tapi saya cuba nasihatkan supaya pelajar ikut pembelajaran, buat panggilan supaya mereka masuk Google Meet dan sebagainya. Itu yang boleh saya buat. Tapi kalau masih tidak mau, keputusan akhir memang di tangan awak sendiri kan. Okey Okey, so sekarang keluarkan pembetolan. So hari itu saya semak tapi saya tak buat pembetolan dengan awak lagi kan. So itulah masa dia kita buat pembetolan. So ujian topikal ini, ujian topikal untuk bab 4 operasi set dan markah dia 15. Okey, markah dia 15. Okey, semua ujian topikal 1, 2, 3 dulu memang sudah saya catat. Memang ada catatan. Okey, kalau nanti nak untuk jumlahkan jadi markah exam itu memang tidak ada lah. Okey, dan minggu ini hari Khamis, kita ada sekali lagi ujian topikal untuk bab 5, tingkatan 4. Bab 5, iaitu network rangkaian. Itu akan kita uji juga. So, buat persediaan dalam beberapa hari ini. Hari itu ada pelajar tanya saya soalan dan sebagainya. Memang bagus, saya lupa nasyita ke siapa ada dia tanya. Okey, kalau tak faham, mana tak jelas, boleh tanya, tidak ada masalah. Tanya. Okey, kalau saya tidak jawab segera, tapi saya mesti akan jawab. Kalau saya tidak jawab segera, maksudnya saya mungkin belum nampak mesej awak lah. Tapi memang akan saya jawab selepas saya nampak mesej awak. Okey. Alright. Jadi pembelajaran ini sebenarnya merupakan satu pembentukan disiplin diri yang sangat-sangat bagus. Inilah dia. Okey, soalan 1. Diberi set K nombor pertanda kurang daripada 10. So, kita tulis dulu set K. Set K. Okey, set K. Ini tulis ada markah. Set K ialah nombor pertanda kurang 10. Nombor pertanda, nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri.
nombor petanda 是那些号码可以被自己除，可以被一除而已。Okey, so 2, 3, 5, 7. Okey, sampai 7 lah. 9 bukan sebab 9 boleh bahagi dengan 3. Maksud nombor bertanda ialah nombor itu bahagi sendiri, contohnya 2 bahagi 2, boleh. 2 bahagi 1, boleh. Tidak ada lagi bahagi lain. Itu nombor bertanda. Kurang daripada 10. So, ini saja. Lepas itu set L. Apa itu set L? So, ini kena awak tulis. Set L ialah nombor faktor bagi 40. 1 darab 40. Okey, 40. 2 darab 20, 40. Kan? 4 darab 10, 40. 5 darab 8, 40 kan? Jadi faktor-faktor dia ialah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Okey, tuliskan semua. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Satu lagi, nombor 1, 1 bukan nombor bertanda. Sebab ada hari itu ada pelajar buat nombor 1 ialah nombor bertanda. Bukan. Nombor 1 bukan nombor bertanda. Itu perlu saya ulang. Nombor 1 bukan nombor bertanda. Itu penting. Okey, bukan. Okey, lepas kita buat ini. Buat ini ya. Okey, so ini awak buat 1 markah. Ini awak buat betul 1 markah. Okey, so lukis. So kita lukis ini kita tengok K dengan L. Ada tak unsur yang sama? Nombor 2 sama kan? Nombor 5 sama kan? Ada unsur yang sama. So kita punya gambar raja Venn ialah bersilang. Okey, bersilang. Okey, ini K, ini L. Unsur dalam tulis ke tak tulis tak kisah. Asalkan K dan L ini bersilang. Dua bentuk tertutup dan bersilang. Okey, so itu satu lagi markah. So jumlah dia 3 markah. Itu cara saya beri markah. Set K senaraikan 1 markah, set L senaraikan 1 markah, gambar raja Venn 1 markah. Okey. So jumlah dia 3. Jumlah dia 3. So tolong yang salah itu buat pembetulan segera, buat dalam terus. Ataupun pelajar yang tidak hantar itu terus semak sendirilah. Semak sendiri, kemudian kalau nak hantar kepada saya untuk catat markah. Tapi mesti jujur lah. Salah-salah lah, betul-betul lah. Sebab ada pelajar contohnya, hari tadi saya ada sebut beberapa, dia hadir tetapi dia tak hantar. Sampai hari ini tak hantar. Okey. Soalan 1 sudah? Ready ya? Nashita, sudah? Sudah. Oh, malu nak bercakap. Okey. Lester, sudah Lester. Dah, cikgu. Okey, teruskan. Okey, kita teruskan sebab kita banyak agenda bagi ni nak pergi Okey, sudah soalan 1A 3 markah senang kan? Okey, kalau awak ada buat ulang kajian hari itu awak boleh buat. Ini lagi. Okey, kita nak lorekkan. Okey, so lorekkan ini. Okey so kita cuba tulis nombor dulu 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, saya mula buat di sini. Okey, kurungan ikut kurungan pertama. P. Apa nombor di dalam P? P ialah segi 4 sama yang ini. Segi 4 yang pertama ini, yang sebelah kiri ini. Dalam itu ada 2 nombor. 1 dengan 2. Okey, kemudian dia bersilang Q. Apa nombor dalam set Q? Oh, Q banyak ini. Bukan Q banyak. Dia ada banyak sikit nombor lah. Nombor dia di sini ialah 2, 3, 4. Okey, 2, 3, 4 Okey. 2, 3, 4 ini Q Q. Q tuliskan 2 Okey. 2,
3, 4. Okey, lepas itu kesatuan. Okey, R. Nombor dalam R. R ialah segi 4 ini. R ialah segi 4 ini, 4 dan 5. 4 dan 5. Lepas itu bersilang lagi. Q, Q, maksudnya luar Q. Tutup Q kita. Tutup Q. Q ialah 2, 3, 4. Kalau tutup Q, kita nampak 1 dan 5. 1 dan 5. Okey, ini yang perlu kita tulis. Okey, sekarang saya tukar warna 1. Okey, lepas kita buat 2 ini, kita tengok kurungan pertama ialah bersilang. Bersilang maksudnya ambil yang sama. Nombor yang sama di sini 2 sahaja. Okey. Lepas itu kesatuan, ya ini kesatuan kesatuan. Okey, belakang ini pun bersilang. 4, 5 bersilang 1, 5. Nombor yang sama 5. 5. Apa maksud kesatuan? Kesatuan maksudnya ambil semua. So, dua nombor ini kita ambil. Jawapan ialah 2 dan 5. So, anda lorek 2. Lorek pakai pembaris. Dan juga 5. Yes. 2 dan 5. Lorek pembaris, lorek dengan kemas. Saya ini mungkin di sini kurang kemas. Tapi awak boleh guna pembaris supaya dia kemas. Ini dia 2 dan 5. 2 dan 5. 2 dan 5. Okey, sekejap. Ada pelajar masuk. Boleh saya tahu bagi ini No Amira Aisyah ada masuk ke? No Amira Aisyah, kalau ada jawab saya. Takut saya terlepas tengok. Tapi saya tengok nama awak belum lagi awak masuk. No Amira Aisyah. Ada? Oh, tak ada. Okey, memang tak ada. Okey. Okey. Okey so kita sambung. Soalan 2, sekejap awak tengok dulu soalan 2. Okey, kita kembali kita kembali. Okey, so soalan ini dia tanya benar palsu Jawapan dia ialah kita jangan cakap jawapan dulu. Okey, nombor sudah bagi di sini kan. So kita cuba lorek ini. Adakah dia berada di nombor 4 Okey, Q kesatuan R bersilang P, maksudnya pelengkap P So Q. Nombor di dalam set Q. Q ialah segi 4 di tengah-tengah ini. Nombor di dalam dia 2, 3. Kesatuan R. Nombor di dalam set R. R ini ialah 3, 4, 5. Segi 3. Nombor dia 3, 4, 5. Lepas itu dia bersilang. P, maksudnya luar daripada P. So you tutup P. P ialah segi 4 besar ni Tutup P. Maksudnya dalam itu 1, 2, 3, 4 tutup. Tinggal 5. So kita boleh nampak 5. Okey, sekarang. Kita buat ada kesatuan, ada bersilangan. Macam mana So ingat satu konsep. Kita buat dari kiri ke kanan. Ini kiri dulu. 2, 3 kesatuan 3, 4, 5. Kesatuan maksudnya semua. 2, 3, 4, 5. Ambil semua. Okay, lepas itu bersilang 5. Okey, so apakah nombor yang sama di sini? Apakah nombor yang sama untuk bersilangan di sini? 5. Okey, 5. Okey. Tapi dia kata di sini 4.
Jadi salah kan? So, palsu. Hari itu saya sudah kata, jangan kata betul salah. Kalau you tulis salah tidak ada markah, mesti tulis benar atau palsu. Memang saya bukti. 老师， Ya, 我干嘛看不到那个照片？你看不到照片？Okey, 看不到那个 slide。Okey, yang lain boleh nampak slide saya kah? Boleh. Boleh ah? Nakita? Boleh ha? Vanessa, 如果你看不到的话，你要 left 先，你要出去先再进来，因为你的 line 的问题。通常是 line 的问题才会有这样子。我 left 很多次哦。left 很多次了啊。你要再试一下，可能你的 line 太 slow 太慢了，所以他看不到。你等一下再试一下。你等一下再试一下哈。OK，alright。Oke ya. Palsu Oke, kemudian 2B, tuliskan hubungan. Hari itu kan saya sudah tulis hubungan yang pertama. Untuk hubungan yang kawasan pelorek yang nombor 3 ini. Nombor 3 ini adalah bersilangan Q dengan R kan? So, Q bersilang R. Lepas itu ini, nombor 5 punya kawasan pelorek nombor 5 ini. Kalau kita tengok dia ada luar daripada P kan? Luar P. Luar P maksudnya P pelengkap. Mungkin kita boleh letak kesatuan. P pelengkap. So itu hubungan dia. Nak buat kurungan sini pun boleh. Tak nak pun boleh. Tapi itu jawapan dia. 2 markah. Q bersilangan R kesatuan P pelengkap. Itu hubungan yang perlu anda tulis. Yang perlu anda tulis. Okey. So, lepas itu kita teruskan. Kita teruskan soalan 2A, 2B sudah. Harap awak catat juga langkah kerja. Jangan tak catat langkah kerja. Yang ada langkah kerja saya tunjukkan, awak catatlah. Jangan tulis jawapan saja. Nanti suatu hari nanti you nak tengok balik, you tidak faham apa yang you buat tu. Tak ada langkah kerja. Lepas itu soalan akhir. Soalan akhir. Ini gambar Raja Bank yang tidak lengkap. Dia ada 3 kelab. P ialah pentakiu. Kelab pentakiu. Q ialah tenis. R ialah badminton. Dan di sini ada beberapa maklumat sangat penting lah. Kalau saya akan buat ini dulu. Q bersilang R. Q dengan R bersilang. Ini 6. 6. Dia suruh awak lengkapkan nombor. Lepas itu bilangan R ini 35. R ialah segi 4 ini segi 4 ini 35. So awak guna 35 tolak 6. Ini ialah 29. So sini 29. Maksudnya R sahaja 29. Sebab jumlah dia 35. Jumlah dia 35. Lepas itu kita tengok lagi. Q. Bilangan set Q 112. 112 maksudnya di dalam ini. Ini ialah Q. Q 112. Sekejap. 112. Kita guna 112 tolak 7 tolak 6. Ini 2 nombor ini kita tolak. Lepas itu yang lain itulah jawapan dia. So 99. So mana-mana tulislah 99. Lepas itu bilangan P itu, set P 30. Ini ialah P kan? Saya tulis warna lain. So P ini 30. Ini 30. Dalam itu sudah ada 7. So 30 tolak 7. So 23. So 23 di sini. Tetapi dia kata jumlah keseluruhan set semester 180. Kita nak tahu adakah yang ada pelajar tidak menyertai mana-mana kelab. Itu ialah pelengkap ketiga-tiga set kan. So kita kena cari 120. Kita tolak 23. Semua nombor di dalam itu kita tolak. 23 tolak 7. Tolak 99.
tolak 6, tolak 29. Okey. So, saya rasa jawapan saya di sini 16 kalau tak silap. Okey, so maksudnya di luar ini ada 16. Maksudnya ada 16 orang tidak ada menyertai mana-mana kelab. Boleh tulis mana-mana 16. Di mana-mana luar daripada PQR. So inilah jawapan yang lengkap. Nombor yang perlu awak tulis 23, 99, 6, 29, 16. Ada 5 nombor yang perlu awak tulis. Okey, lengkapkan ya. Itu dia, lengkapkan. Dah? Ada soalan? Setakat ini? Everybody okay? Semua okay ya? Muhammad Daniel okay? Okey juga, okey. Marilyn? Misterina 4 wawasan? Okey. Okey, Nur Hidayah? Okey, cikgu. Pauline? Okey, cikgu. Remy? Remy? Okey, cikgu. Okey, Atika Tamia? Okey? Okey, cikgu. Okey, bagus. Semua kena, kalau you tak ambil ujian tak apa, you saling, you kena saling. Buat dalam buku latihan. Yang tidak ambil ujian itu anggap ini sebagai latihan tapi tidak dapat saya nilai sajalah. So, tak tahulah saya macam mana nak buat penilaian sebab tak ada markah. So, itulah saya kata mesti hantar supaya walaupun markah rendah pun tidak apa sebenarnya. At least hantar dan kita ada pemarkahan dan juga penilaian. Okey. Okey, kita teruskan. Okey. Akhir sekali, belum akhir. Okey. Seterusnya, cari beza. Beza maksudnya tolaklah. Bilangan murid tidak menyertai mana-mana permainan. Tidak menyertai mana-mana permainan, maksudnya di sini ada berapa orang yang tidak menyertai mana-mana? 16 orang kan? Okey. Lepas itu, dengan bilangan murid yang bermain pentakill sahaja. Pentakill ialah P kan? Sahaja, 23. Yang main dengan pentakill sahaja ada 23 orang. So, 23 dengan 16, beza dia berapa? Buatlah 23 tolak 16. Saya dapati ada seorang pelajar dia terbalik, dia 16 tolak 23. Dan jawapan menjadi negatif. Tak boleh sebab orang, manusia ini tak boleh negatif kan. So, biasanya besar tolak kecil lah. Okay. So, 7 orang. Okay, 7 orang. Beza dia 7 orang. Okay, 23 dengan 16. Senang saja dua markah. Kalau you faham lah. Pentakill sahaja 23. Tidak menyertai mana-mana 16. 16. Okey. So, kita sambung. Kita sambung. Akhir sekali beza sudah. Okey, cari bilangan ini. Okey, sebelum kita cari bilangan, kita tengok dulu P bersilang Q, kesatuan R bersilang Q. Ini kita nak tahu di mana kawasan dulu. P di mana nombor P P ialah ini kita kena boleh lukis semula lah. Kita lukis semula. Sekejap Ini dia. Okay, kemudian set semester kan. Okay. So, awak boleh lukis sendiri lagi. Sebab kalau tidak mau diganggu daripada tadi itulah. So, ini P, Q, R. Okay, nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seolah-olah kita nak buat lorekan. Okay, P. Nombor di dalam set P. 2, 3. Kan? Okay, kemudian bersilang Q
Q, maksudnya luar daripada Q. Q ialah 3, 4, 5 kan? Tengok tengah-tengah 3, 4, 5 Q. Luar dia 1, 2, 6. Bukan 2, 3, 4 maksudnya 1, 2, 6. Okey, tutup kurungan, ikut. Kesatuan. Kesatuan di sini R. R ialah apa? R ialah 5, 6. Nombor dia, 5, 6. Okey, bersilan dengan Q. Q ialah tengah-tengah ni, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okey, jadi kita sambung. Persilang. Persilang maksudnya sama. Nombor yang sama di sini 2. Okey, kesatuan. Ya, yang ini pun bersilang. Sama. Nombor dia 5 sahaja kan? So, 2, 5. So, awak perlu lorekkan 2 dengan 5. Okey. 2. Tapi dia bukan lorekkan 5. Kita nak cari bilangan di dua kawasan ini. 2 dengan 5 ini. Okey, jadi kita tengok balik 2, 5 di mana? 2, 5 di ini ya. Ini dia. 23 dengan 6. Ada nampak? Ini dua tempat kan yang kita lorek itu. 23 dengan 6. Maksudnya kita jumlahkan itulah. 2, 5. So, bilangan dia. Bilangan kita nak cari ini kan. Jadi bilangan P bersilan Q pelengkap kesatuan dengan A bersilan Q. Okey bilangan dia ialah 23 itu tambah dengan 6. So jumlah dia 29 orang. Jawapan 29. 29. Ini dia. So awak kena cari dulu. Kena cari dulu mana kawasan itu letak. Kalau tidak tepat kawasan letak itu di mana, tak dapat kita selesai. Kawasan dia 2 dengan 5. 2 dalam 2 itu 23. Dalam 5 itu ada 6. So jumlahkan 23 tambah 6. Tapi ada pelajar betul tahniah kepada yang betul. Yang salah itu buat pembetulan. Buat pembetulan Okey. Vanessa E 现在可以看得到了吗？看到那个在那边没有动的。不会动啦。不会动了。OK。nanti saya akan hantar pembetulan ini jawapan ini ke dalam grup awak sudah masuk No Amira? No Amira kan No Amira ada. Tadi saya salah tengok kan. Satu lagi Nuru Anisha. 4 Bestari ada ke awak di sini? Nuru Anisha. Halo. Maksudnya salah. Sepatutnya No Amira lah. Saya nampak Nuru Anisha. Macam itu kah? Saya semak dulu. Adakah Nuru Amisha? Nuru Amisha. Tuh saya pelik tadi. No Amira bukan Nuru Amisha. Ya, Nuru Amisha memang tak ada. Saya salah orang ya. Sorry ya. No Amira ada. Maaf. Saya potong Nuru Anisha ni. Patutlah dia tak pernah hadir tapi tiba-tiba hadir. Tak mungkin kan. Okey. So pagi ini 4 Bestari pecah rekod lah 30/35 yang hadir. 30/35. 5 orang tidak hadir. Lepas itu 4 wawasan yang hadir 11. Harap lebih ramai lagi akan ikutlah. Dan saya akan call yang tidak ikut nanti itu. Nantilah saya akan call. Okay. Alright. So kita sudah tamatkan ini ya. Okay. Sekarang kita pergi ke sekejap
Halo, halo, halo. Halo, halo. Boleh dengar suara saya sekarang? Boleh. Oh, terima kasih. Okey. Masalah itu, kita tahu lah banyak masalah sekarang. Okey, so kita tengok ini ya, bab 7. Ya, itu dia. Boleh nampak semua? Boleh nampak ah? Boleh. Okey, thank you. Ini ya, bab 7. So, kepada yang belum ambil itu boleh ambil bila-bila masa. Dan kalau awak memang tidak bercadang untuk ambil, boleh. Awak boleh cetak sendiri di rumah kalau ada mesin bercetak di rumah ataupun salin. Kalau you nak cetak sendiri di luar, boleh ya, sebab cikgu sudah bagi awak soft copy kan. Soft copy dalam grup cikgu pun sudah bagi. Okey ya, so awak boleh cetak sendirilah. Okey, bab 7 graf gerakan. So, anda perlu highlightkan graf gerakan di sini. Ya, graf gerakan. Okey, bab 7, bab yang penting mesti akan diuji dalam SPM. Sebab ini memang dari dulu SPM dulu memang sudah ada, tapi tajuk dia ada sedikit perubahan. Dulu dia namakan kecerunan dan luas di bawah graf, tapi kali ini dia punya tajuk menjadi graf gerakan. So di sini graf gerakan maksudnya bergeraklah kan. So dia ada dua jenis graf. Satu ialah graf jarak lawan masa. Satu lagi graf ialah graf laju lawan masa. Okey, mungkin kita buat sedikit ulang kaji ya. Dulu masa di menengah rendah, awak benar belajar laju itu ialah sama dengan apa? Rumus dia, apa dia? Rumus. Kita minta seorang untuk jawab bagi pihak saya. Tengok senarai dulu. Nur Mirza, apa rumus tentang laju? Laju sama dengan apa? Formula dia. Halo? Tak ada kah? Nur Mirza ada di sini? Jarak bahagi masa, bagus. Malu awak jawab. Tidak apa, boleh jawab saja. Jarak bahagi dengan masa. Yes. Memang awak ada belajar lah dulu. Awak tengah. Awak ingat lah. Okey. Ini kita akan guna di sinilah. Melibatkan laju, melibatkan jarak, melibatkan masa. Dan kedua-dua jenis graf ini tengok. Jarak, laju, masa. Jarak, laju, masa. Sebab ini pincang pasal inilah. Adakah awak tengok kadang-kadang kita kalau bergerak di atas jalan raya kenderaan, awak ada nampak signboard semua itu kan, tidak boleh melebihi berapa kilometer per hour lah kan. Itu adalah kelajuan. Dan apabila awak menunggang basikal tak ada. Membawa motosikal ke kereta kan. Dalam itu kereta ke motosikal memang ada meter kelajuan, ada tak? 50 km per jam, 80 km per jam kan? Itu ialah kelajuan. Dan kalau awak ada tengok aktiviti sukan Formula 1. Formula 1 dia punya kelajuan berapa, ada pernah tengok tak kelajuan dia? Boleh sampai 200 lebih, 300 lebih kilometer per jam. Apa maksud, katakanlah 200 kilometer per jam. Apa maksud 200 kilometer per jam? Maksudnya dalam 1 jam boleh bergerak 200 kilometer. Berapa jauh 200 kilometer? 200 kilometer ialah dari Sibu ke Pintulu. 200 kilometer. Sibu ke Pintulu. Kalau Formula 1, 1 jam boleh sampai. Tapi kita di sini tak boleh lah. Kalau tengok jalan dia, kalau pakai Formula 1, saya rasa matilah semua itu kan. Sebab jalan dia tidak okey kan. Kalau okey punya memang masuk 200 km per jam, maksudnya 1 jam 200 km bergerak. Sibu Pintulu jarak 210 ke 220, lebih kurang lah 1 jam lebih. 1 jam lebih sikit boleh sampai ke Pintulu. Tetapi kalau Sibu Pintulu kena 3 jam. 3 jam kerana jalan raya kita punya tidak berapa lah. Kalau di Semenanjung Malaysia, dia ada highway.
highway lebuh raya, itu memang boleh pandu dengan laju. Tapi apabila pandu dengan laju, kalau berlaku kemalangan, teruklah, biasanya matilah sebab terlalu laju. Itulah tragedi yang selalu berlaku di lebuh raya. Jadi lebih baik kalau boleh jangan laju-lajulah. Dan juga kalau kita tahu di kawasan Sentosa sini, di kawasan sekolah Sentosa kan, kalau malam-malam tengah malam itu memang ramai penunggang motosikal itu lawan motosikal. Semua orang-orang muda, budak-budak kecil ke, sekolah menengah ke, mungkin ada juga daripada murid di sekolah kita lah yang perlumbaan motosikal. Sebab jalan dia lurus kan, bahaya. Okey, kemudian untuk rumus ini dia ada satu segitiga. Kalau dulu awak ada belajar, okey, yang macam ini. Apa di atas? Ini ialah jarak kita pakai J lah, masa saya pakai M lah, laju saya pakai L. So ini ialah jarak di mana? Jarak di atas. Laju di tepi, masa di kanan. So ini laju sama dengan jarak bahagi masa. Masih ingat ada ini kah? Segitiga ni. Macam satu piramid dan kita boleh ingat rumus ini dengan senang. Buat catatan di tepi nota awak lah. Buat catatan di tepi nota anda. Okey itu dia. Okey kelajuan. Jangan pandu laju. Okey. Okey, so untuk minggu ini kita akan pergi jarak lawan masa dulu. Graf jarak masa. Graf jarak masa maksudnya graf jarak lawan masa. Jarak lawan masa. Jarak lawan masa. Jarak lawan masa. Ingat Okey, itu graf pertama. Graf pertama yang akan kita bincang. So setelah SPM nanti jarak masa ini sama ada jarak masa atau laju masa. Salah satu diujilah. Okey, salah satu. Graf akan diberi macam ini. Contohnya kalau kita tengok contoh di sini yang saya berikan. Contoh yang saya berikan di sini. Okey, contoh yang saya berikan graf dia jarak lawan masa, dan dia mesti mula dari asalan lah kosong maksudnya masa mesti mula dari kosong kan. Okey, di sini graf ini ada 3 garisan. Naik, lepas itu mengufut, kemudian turun. Apa maksud dia garis-garis ini? That's why saya gunakan ABC Saya terang di sini. A ini, B, ini B and C ialah ini. Penerangan untuk garis-garis itu telah saya buat di sebelah kanan. Okey, di sini. Untuk garis A ini O bagi P. O naik ke P ini dia maksudnya ialah keturunan OP mewakili kadar perubahan jarak iaitu laju. Jadi dalam sini kita ada keturunan. Saya percaya semua sudah belajar keturunan. Anda sudah belajar di tingkatan 3. Di tingkatan 3. So, keturunan ialah rumus dia. Apa rumus keturunan? Saya tulis di atas. Keturunan kita boleh pakai simbol kecil M, huruf kecil M. Rumus dia Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1. 2 koordinat kan masa itu. So di sini OP ini garisan OP ini mewakili keturunan. Tetapi dalam soalan ini nanti soalan tidak akan tanya cari keturunan. Dia akan tanya cari kadar perubahan jarak. Asalkan nampak perkataan kadar, maksudnya cari keturunan. Satu lagi perkataan yang selalu dia guna ialah laju. Saya ingat keturunan maksudnya kadar perubahan jarak, maksudnya sama dengan laju. Sama maksud. Ketiga perkataan ini sama maksud. Sama maksud dia. Okey. Keturunan sama dengan kadar perubahan jarak lawan laju. Ya. Lepas itu bahagian B. Maksudnya ini laju jarak masa kalau garis itu naik laju. Kelajuan, okey.
Kawasan di B ini dia mendatarkan, mengufut, garis lurus mengufut ini mendatar, mendatar. Okey, so kawasan ini bermaksud laju seragam. Objek itu bergerak dengan laju seragam. Bukan, laju seragam. Ini laju seragam A. Itu A ya. A maksudnya laju lah sama. Okey. Ini B ya. B maksudnya ialah tak ada kat saya bagi. Kecerunan PQ ialah kosong. Garis mentata tidak ada kecerunan. Tidak ada kecerunan. So, kalau tidak ada kecerunan, maksudnya laju dia pun kosong. Kalau tidak ada kecerunan kosong, maksudnya laju pun kosong. Laju kosong. Dan ini kita panggil, ada nama khas untuk kawasan ini ya. Okey, tuliskan awak iaitu pegun. Dalam keadaan pegun. Pegun maksudnya tidak bergerak, dia berhenti. Ataupun ada soalan dia guna berhenti seketika. Sama ada dia guna pegun atau berhenti seketika. Daripada masa T1 pergi T2, dia berhenti. Kenderaan itu berhenti. Mungkin untuk apa-apa sajalah sebab dia berhenti. Lepas berhenti dia bergerak balik C. Dia turun bukit kan, turun. Apa maksud turun bukit ini? Masih lagi kecerunan dia bernilai negatif sebab turun bukit. Dan kecerunan ini bermaksud laju juga. Tapi mungkin awak tanya cikgu, laju boleh negatif ke? Memang tak boleh. So kalau negatif macam ini bermaksud laju itu dalam arah yang bertentangan. Arah bertentangan. Arah bertentangan. Arah bertentangan. Arah bertentangan. Arah bertentangan. Tapi masih cakap pasal laju. So A dan C ini laju lah. Laju maksudnya kecerunan. A dan C laju kecerunan ataupun kadar perubahan jarak. Tapi yang turun itu dia arah bertentangan. Kalau dia mentata itu maksudnya berhentilah ataupun pegun. Ingat kata-kata ini mesti ingat. Sebab nanti sangat-sangat berguna. Okey, catat dulu nota. Ya, nanti kita akan bagi contoh satu. Okey. Sudah. Alright, kita pergi contoh satu. Contoh satu. Okey. Lukis graf jarak masa berdasarkan situasi berikut. Okey. So kita tengok A. Jadual menunjukkan pergerakan sebiji bola yang ditolak ke dinding pada masa kosong saat jarak dia memang kosong lah. Dia belum bergerak tak ada masa. Apabila 2 saat, jarak dia sudah 60. 3 saat, 100 cm dan 7 saat, kosong. Maksudnya dia sudah patah balik. Okey, lukis jarak masa. Okey, sekarang seolah-olah kita blok titik lah. Okey, tapi sebelum kita blok titik, saya punya graf sengaja saya perlu lengkapkan pasti ya. Untuk masa itu saat masa saat saya sudah bagi 1. Yang lain tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, tuliskan. Okey, isikan sendiri ya. Lepas itu yang jarak itu dalam sentimeter pada paksi Y ini jarak 20, 40, okey 60, 80, 100. Ikut skala yang betul. Okey, sekarang kita blokkan titik yang pertama. 0, 0. Okey, 0, 0 sini. Blokkan 0, 0. 2, 60. Okey, sini 2, 60. Naikkan tu 60 sini. Lepas itu 3, 100. Okey, 3, 100. Okey, 3, 100.
Lepas itu 70 balik di sini. 70. 4 titik kita blot. Okay, lepas itu kita guna pembaris untuk gariskan. Untuk gariskan titik demi titik. Titik pertama pergi titik kedua. Garis dengan betul-betul. Kedua pergi ke ketiga. Ketiga pergi ke keempat. Ya, ini dia. Jadi apa boleh saya ceritakan tentang graf ini lah? Di sini dia mula bergerak dengan kelajuan. Ada 2 kelajuan di sini ya. Ada 2 kelajuan. Yang pertama dengan yang kedua. Dia naik-naik. Dua-dua naik. Ada kelajuan. Okey, tapi kelajuan dia berlainan di 2 tempat ini. Satu lebih laju, satu kurang sikit. Kemudian dia turun balik, maksudnya masih lagi kelajuan, dia masih bergerak tetapi dia pada arah pertentangan. Mungkin contohnya Sibu pergi Pintulu. Tetapi di Selangau dia singgah. Ataupun di tempat Selangau itu dia tukar kelajuan. Tukar kelajuan tidak singgah, tukar kelajuan dan bergerak lagi. Apabila sampai ke Pintulu, dia patah balik ke Sibu. Macam itu contohlah pergi dan balik. Jadi graf dia naik dan turun. Tapi kelajuan. Kelajuan. Itu graf dia. Kalau nak tafsirkan. Okey, B pula sama juga. Masa dalam minit. Kalau kita tengok soalan masa dalam minit kan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, sampai 70 kalau nak tulis Tapi cukup sampai 60 lah sebab nombor kita di sini pasti S masa itu sampai 60. Lepas itu untuk jarak macam mana? Dia guna 5, 5, 5, 5. Okey, 5, 10, 15, 20, 25. Boleh. Cukup untuk kita punya graf. Memang saya sedia cukup untuk jadual kita lah. Okey, so 00 di sini. 20, 15. Okey, 20, 15 ini. Blok titik dengan betul-betul 20, 15. Okey, sudah. 30, 15. 30, 15 ini. 60, 25. Naik lagi 60, 25 sini. Okey, sekarang kita guna pembaris untuk gariskan. Okey, titik demi titik. Titik pertama pergi titik kedua. Lepas itu titik kedua pergi titik ketiga. Dan titik ketiga pergi titik keempat. Ini dia. Okey, so apa maksud graf ini sebenarnya? Mula-mula dia dengan kelajuan tertentu, dia ada laju lah, kelajuan naik pergi Contohnya Sibu pergi Selangau. Apa maksud ini? Kawasan ini maksudnya dia berhenti. Maksudnya masa 20 hingga 30. Dalam ini ada 10 minit. Sampai ke Selangau dia berhenti 10 minit. Rehat, berhenti 10 minit lori itu. Lepas itu, lepas 10 minit dia teruskan pergerakan ke Pintulu. Itu contoh. Ini contoh. Ini ialah graf jarak masa. Graf gerakan. Ada kaitan dengan laju, ada kaitan dengan jarak, ada kaitan dengan masa. Jadi graf jarak masa. Graf jarak masa hanya beritahu kita 2 perkara. Satu ialah kelajuan. Cari kecerunan. Kecerunan ialah kelajuan. Ataupun perkataan kadar perubahan jarak. Kadar. Perkataan kadar itu sudah cukup untuk kita faham bahawa ianya adalah kecerunan. Kemudian satu lagi ialah bergun atau berhenti seketika. Jadi graf ini 2 perkara penting mesti ingat. Satu cari kelajuan ataupun cari kecerunan. Yang kedua cari berhenti ataupun bergun. Berapa lama dia berhenti, pada jarak mana dia berhenti. Contohnya pada jarak 15 km dia berhenti. Maksud itu. Masa 10 minit dia berhenti. So graf jarak masa tidak begitu sukar sebab dia tidak banyak. Nanti laju masa dia lebih banyak perkara perlu kita faham. Dia ada tambahan. Okey, so ini contoh 1. Nanti kena ambil gambar contoh 1 untuk hantar kepada saya dalam grup masing-masing. Okey. Boleh Okey. C dan D. Okey, C dan D. Awak saya rasa kita tak sempat masa dia. So, awak boleh cuba dulu C dan D. Ini muka surat 2, C dan D. Cuba dulu. Esok pada masa yang sama kita bincang. C, D tak perlu ambil gambar untuk hantar dulu bagi ini. Tak perlu.
Sebab ini sebagai kerja rumah awak, you cuba buat dulu. Dia sama dengan AB itulah, tapi dia kena isi sendiri. Banyak kena isi sendiri ya. Okey, so awak cuba buat dulu. Kalau boleh buat. Kalau tak boleh, baca dulu soalan pun okey ya. Pagi esok pukul 11 kita bincang. Jadi pagi ini kerja awak ialah hantar contoh 1A dan B. Contoh 1A dan B di muka surat 1. Seorang satu gambar. So saya rasa itu sahaja untuk perbincangan kita pada pagi ini ya. Kita jumpa lagi pada pagi esok. Okey, so terima kasih kehadiran semua pada pagi ini. Tahniah kepada yang hadir. Teruskan semangat seperti ini untuk kita sama-sama meneruskan pembelajaran dan juga pengajaran. Okey, thank you kepada yang sudah hantar, Ivan, Jessica and so on. Okey, so anda sudah boleh left group. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.